بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita masih diberi kesihatan, tubuh badan yang baik, akal fikiran yang sejahtera, keluarga yang bahagia, kecukupan dalam menjalani hidup sementara di dunia ini, dan juga diberi nikmat keamanan hidup di bumi Malaysia yang bertuah. Sementara itu, saudara seagama kita di bumi Gaza, di bumi Palestin, sehingga ke hari ini masih diperangi. Hari ini mungkin masuk hari ke-140 begitu. Jadi peperangan di bumi Gaza, di Palestin masih belum tamat. Walaupun sebahagian umat Islam ada yang dah bosan dengan isu Palestin, ada yang dah muak tak habis-habis Palestin. Tapi sebenarnya isu Palestin adalah isu agama. Dia bukan sekadar isu rakyat Palestin semata-mata, tidak. Kalau tidak agama sekalipun, ia lebih besar, iaitu isu kemanusiaan yang meliputi seluruh agama. Keadaan di sana semakin hari semakin getir dan semakin teruk. Asalnya mereka serang bahagian hujung. Jadi bila diserang bahagian hujung, penduduk akan berpindah ke tengah. Tapi tempat di tengah juga diserang, berpindah ke tepi. Dan akhir sekali sekarang ni mereka berada di Rafah. Di Rafah ini ialah tempat semenanjung ataupun sepadan antara Palestin dan juga Mesir. Nak masuk ke Mesir tak boleh, sebab dihalang oleh tembok yang sangat tinggi. Dalam masa yang sama, bantuan nak masuk pun susah. Lepas tu negara yang membantu dari sudut ketenteraan hanya Lebanon, Yaman, yang lain hanya Allah Alam apa yang mereka buat. Jadi kita jangan berhenti berdoa. Saya ada seorang sahabat yang berkawan dengan orang Palestin, mengaji di Al-Azhar Al-Sharif. Dan bila dia pulang ke bumi Palestin, berlakunya peperangan. Dan dia sentiasa update status di Facebook tentang apa yang berlaku di sana. Antara yang ditulis ialah, sebelum ni lama dah, satu waktu dia keluar untuk pergi cari makanan ataupun ada urusan tertentu. Bila balik daripada urusan tersebut, dia dapati rumah dia dah hancur. Nah, yang terbaru, ataupun 2-3 hari lepas, yang terbaru ada lagi cerita lain. Ini yang 2-3 hari lepas, dia tulis dan dia up satu gambar makanan. Dia kata, ini ialah makanan yang kami campur daripada makanan lembu, makanan burung, makanan binatang-binatang lah. Kami campur, letak air sikit dan kami bakar, goreng begitu. Bakar. Sampai terpaksa makan makanan begitu. Sebab apa? Dah tidak ada makanan yang sesuai untuk dimakan oleh manusia. Yang terbaru, 2-3 hari lepas, atau dalam seminggu begitu, dia kata, aku dikurniakan seorang baby. Dalam keadaan tengah perang tu dapat seorang baby namanya Ali. Dan Ali ni nak menyusu. Susu badan tak ada, mak tak makan, tak ada susu badan. Dan sebelum tu lagi dia memang dah cuba cari susu, tapi tak jumpa. Lepas seminggu lepas tu barulah ada seorang perempuan beri dia susu dalam bentuk bercagari begitu. Jadi hidup sangat-sangat sukar dan getir di sana. Kita jangan berhenti berdoa dan bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita di bumi Malaysia. Alhamdulillah. Selesai
mukaddimah. Okey, mukaddimah kedua. Ada dua mukaddimah. Kenalkan diri dululah. Sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Walaupun saya tak boleh bercinta dah. Sebab kena ikat dah, kena tambat dah. Walaupun 3-0. Tapi sebab sayang bini. Bukan takut bini, tak sayang ke bini. Maka 1 je insya-Allah. Ila yaumil qiyamah. 3-0. Bukan 0 tu. Ada dah 1. Okey, sayang bini insya-Allah kita 1 saja sampai lahir kiamat insya-Allah. Okey. Jadi nama saya Salah bin Abdul Aziz. Dilahirkan di bumi Kelantan tapi menetap di Malaysia. Di Jengka dalam satu tempoh yang lama dan baru berpindah ke Kuantan dalam tempoh 4-5 tahun lah. Okay, sebelum ni saya berkhidmat selama 4 tahun di Ma'had Tahfiz Turas Negeri Pahang. Di Balut. Cuma sekarang ni tidak lagi di sana. Baru sahaja ambil keputusan untuk berhenti kerana tidak sempat masa lah. Sebab isteri saya seorang doktor, dia sangat sibuk. Dia nak uruskan anak-anak dan sebagainya, tak ada tangan. Tak ada masa, maka saya ambil keputusan untuk kerja sendirilah. Mengajar di masjid, di surau, di sekolah begitu. Itu ikut masa saya. Tak, bukan ikut masa orang. Sebab kita kerja sendiri. Okey. Jadi saya belajar di Al-Azhar Asy-Syarif. Belajar di sana selama 4 tahun habis degree. Cuma duduk di sana 6 tahun. Sebab medik 6 tahun. Jadi saya neman isteri lah. Saya kahwin pada umur yang agak muda. Bila saya berjaya lulus peperiksaan tahun 2 di Al-Azhar Asy-Syarif, saya raikan kejayaan ni. Berjaya tu dengan berkahwin. Faham tak? Orang biasa SPN Cemerlang di KFC, di Starbucks ke apa, tempat-tempat yang agak mahal lah. Itu semua biasa. Saya bila berjaya saya kahwin, barulah rest sikit. Faham tak? Luar biasa. Dan saya dikurniakan seorang anak di sana. Cadangnya nak tangguh dulu. Tapi lepas hampir setahun tu bosan. Mu tengok aku tengok mu. Tak. Maka dapatlah seorang baby di sana. Boleh? Nah. Kelantan, duduk lama dah di Pahang ni. Tapi bila duduk dalam family kecil tu, ayah saya Kelantan pekat lah dengan mak saya. Dan saya pun kecik Kelantan jugalah. Cuma tak apa panggil, tak pekat molek. Macam orang Kelantan sungguh. Sikit-sikit lah. Jadi insya-Allah bermula pada pagi yang berbahagia ini, kita akan memulakan perbincangan tentang tafsir Al-Quranil Karim. Dan kitab tafsir ni banyak sangat. Kitab tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, tafsir Al-Munir, tafsir Al-Mannar, Al-Baghawi, tafsir Syekh Taha Tantawi, tak silap. Terlalu banyak. Jadi bila saya tengok tafsir itu dia sangat luas. Dan kalau saya baca kitab-kitab lagu tu dalam perbahasan kita pada setiap pagi Khamis ni, dia akan jadi meleret. Maka saya memilih satu tafsir yang ringkas yang dinamakan sebagai At-Tafsirul Wadih Al-Muyassar. Tafsir yang jelas dan mudah. Karangan ulama yang baru sahaja meninggal 3-4 tahun lepas, iaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau pernah datang di bumi Malaysia pada tahun-tahun sebelum ni. Jadi tafsir ni ringkas. Jadi kita berhenti dalam satu surah tu dalam tempoh yang tak berapa lama lah insya-Allah. Satu-satu majlis tu kita cuba ambil sampai 2 hingga 3 surah. Sebab kita mulakan dengan surah Al-Fatihah, kemudian surah Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad, begitu. Sampai amma yatasaalun. Lepas selesai juzuk amma, barulah kita cari pula surah-surah pilihan, Yasin dan sebagainya yang kerap kita baca insya-Allah. Boleh? Jadi kita mulakan Al-Quranul Karim dimulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahasa ringkasnya kita panggil sebagai al-isti'adzah. Al-isti'adzah. Tu. Dan ianya bukan merupakan ayat Quran. Tak. Malah ianya satu ayat ataupun satu adab sahaja yang Allah Ta'ala suruh kita mulakan Al-Quran dengan bacaan tersebut. Dalam Al-Quran disebut, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Bila mana kamu nak membaca Quran, maka mohonlah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim ialah a'udzubillah, aku memohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Daripada was-was syaitan, daripada hasutan syaitan dan keburukan syaitan itu sendiri. Boleh? Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim pada setiap bacaan Al-Quran, sama ada pada permulaan surah atau pada pertengahan surah, dituntut dan disunatkan. Contoh kita nak baca surah apa? Surah Al-Baqarah. Kita pun start a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surah Al-Baqarah. Ataupun kita baca tengah-tengah dah. Tak, sari masuk ayat ke-10 tu kita dah sampai di awala ya'lamuna annallah. Contoh surat 12. Maka kita pun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Gitu. Jadi disunatkan baca sama ada pada awal surah ataupun pada pertengahan surah. Boleh jawab tu okey tu. Mana faham lah. Okey. Itu untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita berpindah kepada Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Itu terjemahan literal yang kita semua terjemahkan. Maksudnya ialah aku mulakan bacaan Al-Quran ini dengan meminta pertolongan daripada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Itu kalau baca Quran. Kalau kita makan, Bismillahirrahmanirrahim, maknanya aku memohon daripada Allah Ta'ala, atau aku memulakan makan ini dengan nama Allah, supaya Allah Ta'ala beri keberkatan pada makanan. Kalau pakai baju, aku memulakan memakai baju dengan nama Allah. Gitu. Jadi cara kita nak terjemah, ikut perbuatan yang kita nak buat. Kalau kita nak baca Quran, maknanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, aku memulakan bacaan Al-Quran, dan Allah itu bersifat dengan Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Boleh? Naam. Okey, tentang Bismillahirrahmanirrahim ini ada perbahasan. Apa perbahasannya? Perbahasannya lah, adakah dia tu termasuk dalam ayat daripada ayat Al-Fatihah? Dalam mazhab Syafi'i, Bismillah termasuk dalam ayat Al-Fatihah. Maka kalau kita baca Al-Fatihah dalam sembahyang, kita pun start dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas alasan ikut tak syaharat di bumi Palestin, di Mekah ke di Madinah ke, tak. Dia baca Bismillah tapi perlahan. Kita sangka dia tak baca, maka kita pun Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sembahyang tak sah. Sebab apa? Kita tinggal satu ayat daripada ayat Al-Fatihah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan ayat Fatihah. Itu sekadar adab yang Allah Ta'ala ajar kita untuk kita mulakan mana-mana bacaan Quran dengan dia, dengan bacaan tu. Isti'adzah. Adapun bismillah itu confirm merupakan ayat daripada surah Al-Fatihah. Dan sunat kita baca bismillah pada setiap surah. Pada setiap awal surah. Faham tak? Kita nak baca Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nak baca Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sunat kita baca bismillah dulu. Okey. Melainkan surah Taubah.
Surah Taubah juzuk 10, Bara'ah tu. Yang tu menjadi khilaf ulama. Ada dua pandangan. Menurut Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ulama Mekah, beliau mengatakan haram memulakan surah Taubah dengan bismillah. Haram. Baca bismillahirrahmanirrahim. Bara'atun minallah. Haram. Tapi kalau pertengahan, lagu mana? Hukumnya makruh. Maknanya kita baca muka surat ketiga dah surah Bara'ah. Hari tu. Semalam sempat 2 muka surat. Ngantuk mata tutup. Sambung pula hari ni. Tak. Jadi bila nak start tu baca bismillah, hukumnya makruh. Itu di sisi Imam Ibn Hajar. Jadi Imam Ibn Hajar sebut, awal surah Bara'ah haram baca bismillah. Pertengahan surah Bara'ah makruh kita baca bismillah. Molek tak payah bacalah di sisi dia. Awal ataupun tengah. Adapun di sisi Imam Ramli ulama Mesir lah. Dari kitab Nihayatul Muhtaj dalam 4 jilid. Syarah kepada Minhajul Talibin. Minhajul Talibin ini karangan Imam Nawawi. Kitab muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dalam fatwa, dalam qada dan sebagainya. Bila mana siap kitab tu disemak di Masjid Al-Azhar Asy-Syarif oleh 300 orang ulama. Imam Ramli karang kitab namanya Nihayatul Muhtaj. Bila selesai kitab tu dibaca. Dibaca di mana? Di Masjid Al-Azhar Asy-Syarif. Ketika itu 300 orang ulama ada. Dan ulama tu pula bukan ulama biasa dah. Ulama nahwu, ulama saraf, ulama mantiq, ulama balaghah, ulama Quran, ulama tafsir, ulama qiraat. Semua jenis ulama duduk depan dia, saya mau kitab tu. Lepas saya mau molek, cermat, baru dia keluarkan. Dia menurut Imam Ramli, ni bukan Ramli Burger ni. Kawan tu tak sempat nak buat kitab ke. Tak, kawan tu saya buat oblong. Tahu oblong? Burger sekarang ni ada oblong Tahu tak oblong? Tak tahu kena pergi beli, kena pergi rasa. Boleh buat panjang tu. Okey, jadi Imam Ramli sebut kalau awal surah Bara'ah, surah Taubah tak makruh baca bismillah. Kalau di awal. Tapi kalau di pertengahan, muka surat ke-5, muka surat ke-6, maka sunat baca bismillah dulu. Jadi khilaf. Jelas tak? Imam Ibn Hajar sebut awal surah Taubah haram baca bismillah. Tengah surah makruh. Imam Ramli kata awal surah hukumnya makruh. Tengah surah hukumnya sunat. Dia start dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tu ceritanya. Okey. Boleh? Naam. Kemudian kita masuk kepada ayat Al-Fatihah. Satu persatu insya-Allah. Jadi disebut ayat pertama apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu. Baca molek jangan baca al-ha. Al-ha. Ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala ajar kita. Bila nak puji Zatnya yang Maha Agung, maka pujilah dengan menyebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Boleh? Tu. Segala puji. Makna segala ni mana seluruh puji-pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk berhala, bukan untuk manusia, bukan untuk makhluk lah. Jadi pada zahirnya bila kita puji orang sebab dia mahir baca Quran ke, kita puji dia sebab dia pandai buat tu, dia pandai buat kek, itu pada sudut zahir kita memuji manusia. Tapi hakikatnya setiap kemahiran yang ada pada manusia, tak, itu semua ialah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhir sekali pujian itu hanyalah kembali kepada dirinya yang maha mulia dan maha agung. Itu makna Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb. Rabb ni Tuhan yang bertadbir, yang menguruskan, yang memberi rezeki.
Tuhan sekalian alam. Alam itu sekalian alam. Sekalian alam kat sini bukan manusia sajalah. Tuhan kepada jin. Tuhan kepada iblis. Tuhan kepada malaikat. Tuhan kepada binatang. Tuhan kepada pokok-pokok tumbuh-tumbuhan. Allah lah Tuhan bagi segala-gala perkara dan makhluk yang wujud di muka bumi ini. Nah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Maha penyayang pengasih bahasa kita. Pemurah. Ar-Rahim penyayang. Jadi Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tu betul ni saya silap terjemah tadi. Jadi Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini dua nama daripada Asmaul Husna. Ar-Rahman maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan rahmah. Dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala meliputi setiap sesuatu. Boleh? Dengan rahmat itulah Allah Ta'ala memberi kenikmatan, rezeki dan hidayah kepada manusia. Itu Ar-Rahman. Dengan sifat Ar-Rahman jugalah makhluk-makhluk yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala dapat nikmat. Kadang tengok nikmat orang kafir ni, doa lalu kadang tu. Lampau-lampau nikmatnya. Biasa tengok ada pemain bola. Pemain bola luar negara lah, bukan Malaysia. Gaji dia. Kadang-kadang sehari gaji tu cover setahun gaji kita. Tu puak-puak tu Allah Ta'ala bagi nikmat, Masya Allah. Itu semua dengan sifat Ar-Rahman. Dan itu ialah sunnatullah. Apa makna sunnatullah? Ketetapan ilahi. Barang siapa yang berusaha dia akan dapat. Dia kafir ke, dia Muslim ke, dia akan dapat. Maka kita tak perlu buat pelik lah. Kenapa Ronaldo main sedap, aku main tak sedap aku beriman kepada Allah Ta'ala. Mana kita main bola kalah sama, tak pernah menang. Asal kita ada je mesti kalah tim tu. Tapi kita beriman. Mana masjid tu subuh tu kita awal sekali lagi. Yang mulai tak tinggal. Quran pun kita apa. Tapi kenapa? Kenapa permainan bola aku tidak segagah, tidak sehandal Ronaldo ke siapa? Kita sebut itulah sunnatullah. Siapa yang berusaha dia akan dapat. Di dunia ni. Boleh? Malah kalau tak usaha dan nak dapatkan sesuatu, itu dianggap berdosa dan dianggap sebagai melanggar sunnatullah. Sebab ada sebahagian manusia dia fikir Allah Ta'ala bagi rezeki tak? Bila Allah Ta'ala bagi rezeki, tak apa, duduk rumah. Duduk cokoh tengok dinding. Dinding pun tengok dia. Kalau ada rezeki, insyaAllah datang. Sikit lagi bagi 200. Petang mari pula seorang bagi 300. Esok mak pula transfer 20-30 ribu. Tak ada. Sunnatullah di dunia ni nak dapat duit kerja. Maka kena kerja. Wajib kerja. Boleh. Nak makan. Depan tu ada burger, ada nasi ayam, ada teh ais. Duduk tengok. Tengok lagu tu. Pasal tak makan, yang bagi kenyang ialah Allah. Betul lah tu Allah bagi kenyang. Tapi Allah juga yang menjadikan alam ini terbina di atas sebab dan musabab. Nak kenyang ambil makan. Nak hilang dahaga ambil minum. Boleh? Sebab tu Nabi SAW bila mana turun daripada unta, Nabi ikat unta tu. Orang tanya berapa ikat? Biar je lah. Nabi sebut ikat dan tawakal kepada Allah. Lepas ikat baru tawakal. Usaha dulu. Jadi itu sunnatullah. Jumpa mana-mana manusia yang kata Allah Ta'ala bagi rezeki, Allah Ta'ala. Semua tu betul. Cuma sunnatullah jangan langgar. Kamu langgar, Syekh Al-Buti rahimahullah sebut ianya berdosa. Boleh? Kita tak boleh lari daripada sebab dan musabab di dunia ni. Adapun sifat Ar-Rahim, jadi sifat Ar-Rahman meliputi sama ada orang Islam ataupun orang kafir. Tapi sifat Ar-Rahim, Allah pengasih Allah, ini khusus untuk orang beriman. Sebab tu dalam Quran sebut wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah dia terhadap orang yang beriman rahim, penyayang. Jadi Allah Ta'ala sayang, kasih ni hanya pada orang yang beriman sahaja. Boleh? Bukan pada orang yang kufur nikmat. Faham tu? Okey, terus. Maliki yaumiddin. Malik maknanya Tuhan, pemilik.
Yaumiddin, hari kebangkitan. Hari kiamat. Jadi Malik Yaumiddin maknanya Tuhan pemilik hari kiamat. Dia sahajalah yang akan bertasarruf, yang akan buat apa sahaja yang dia suka pada hari tersebut, pada hari kiamat. Manusia lain semua tunduk, memandang ke bawah. Masing-masing takut. Hatta para rasul sekalipun hari itu terasa takut. Sebab tu manusia ketika hari tersebut disebabkan terlalu bimbang, terlalu risau, mereka pergi kepada nabi-nabi yang hebat-hebat ni nak minta pertolongan. Tapi nabi-nabi ni apa? Kata aku ada kesalahan sekian, aku ada tu sekian, aku ada, masing-masing minta ta'azur, tak mampu. Akhir sekali mereka jumpalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka Nabi pun sebut memang akulah pemilik syafaat al-kubra tersebut. Jadi hari itu hari yang sangat getir. Tuhan yang memiliki hari tersebut yang boleh buat apa sahaja yang dia suka ialah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ayat yang lain disebut limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Bagi siapa hari ini? Hari kiamat ni. Maka jawapannya lillahil wahidil qahhar, bagi Allah yang maha tunggal, yang maha qahhar, yang maha apa panggil apa? Keras, maha menguasai, maha mengalahkan. Tu. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena baca molek iyyaka, biar ada sabdu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya apa? Hanya kepadamu kami sembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kalau kita baca iyyaka, tak ada sabdu. Iya. Maka maknanya ialah cahaya matahari. Iya hanya kepada kamu. Tapi kalau iya. Bukan ikat ayah. Ikat ayah ke tak? Iya. Itu maknanya cahaya matahari. Kalau iktiqad makna boleh jatuh kafir. Sebab maknanya akan jadi cahaya mataharimu yang kami sembah dan cahaya mataharimu yang kami minta pertolongan daripadanya. Tu. Beza sabdu je. Bahasa Arab gitulah. Boleh? Silap sikit berubah makna. Tapi kadang-kadang satu kalimah tu bagi lain-lain pun makna sama. Ada juga orang gitu. Itu bahasa Arab dia unik. Dia bukan bahasa macam bahasa Melayu. Boleh? Okey. Contoh kita sebut barrun, birrun, burrun. Ejaan sama tu. Tapi kalau barrun, daratan. Barrun. Tapi kalau burrun, gandum. Kalau birrun, buat baik. Birrul walidain. Buat baik ke mak ayah. Tu. Boleh ingat tak? Siapa boleh bangun bagi tahu balik makna barrun, birrun, burrun. Dia ada hadiahnya. Ada dua tak buka lagi ni. Padan lah hadiah ni pun. Boleh lah. Ingat? Barun, daratan. Burun, gandum. Birrun, kebaikan. Birrul walidain, buat baik dengan mak ayah. Boleh? Ada perkataan lain, zikrun. Tu molek baca tu. Zikrun apa zikrun? Zikir. Tapi kalau zakarun, zakar. Apa makna zakar? Apa makna zakar? Zakar ni bukan kemaluan sahaja tak. Zakar ni maknanya lelaki. Tapi boleh. Jadi kalau baca khutbah kena baca molek. Contoh baca khutbah orang zaman dahulu, zikir-zikir mereka panjang-panjang belaka. Zikir tu molek baca. Silap baca. Faham tak? Jadi pelik makna. Boleh? Tu. Boleh. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami sembah dan hanya kepadamu kami minta
pertolongan. Jadi dalam penyembahan kita tak boleh menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tauhid. Tak boleh kita sembah 2, 3. Nanti kita akan belajar dalam surah Qul Wallahu Ahad. Puak Nasrani ni dia menyembah satu Tuhan yang dianggap sebagai 3. Dan 3 tu dianggap sebagai 1. Tu. Macam gila sikitlah. Nanti kita akan bincang. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tunggal semata-mata, dan hanya kepada Allah sahajalah kita minta pertolongan. Boleh. Cumanya kita kena faham juga dalam Islam ni dia ada satu masalah, dia panggil masalah at-tawassul. At-tawassul. Benda ni bukanlah kita wajib buat. Tak nak buat pun tak ada masalah. Tapi untuk kita mengkafirkan umat Islam yang buat perkara tu, itu kena tarayus, kena bertenang. Sebab kebanyakan ulama mengatakan ianya dibenarkan. Apa makna tawassul? Tawassul ni gini contoh. Kita pergi ke maqam Al-Imam Asy-Syafi'i di Bumi Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir. Di depan maqam kita berdoa. Kita doa, ya Allah ya Tuhanku, dengan keberkatan kekasih kamu Al-Imamul A'zam, Imam Asy-Syafi'i, maka kamu permudahkan urusan aku. Berikan aku kebahagiaan, sembuhkan penyakit aku, bagi anak aku dapat nikah. Macamlah hajat kita minta tu. Jadi itu tawassul, kita minta dengan keberkatan si wali di depan kita ni, Allah Ta'ala permudahkan urusan. Jadi minta tu kita minta dengan siapa? Allah. Tapi dengan perantaraan. Dia benda tu tak wajib. Tapi ada kala sebahagian orang ni dia rasa diri dia tu tak layak terus minta kepada Allah Ta'ala. Sebab dia banyak dosa dan sebagainya. Jadi dia ambil orang tengah. Kekasih dia. Perantaraan. Maka perkara tu sekalipun ada orang tak nak buat, maka untuk kita mengkafirkan orang yang buat tu, itu bahaya. Sebab apa? Sebahagian ulama mengatakan ia dibenarkan dan diharuskan. Dan itu bukan termasuk di bawah meminta pertolongan daripada si mati. Sebab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang tu mati ataupun hidup, dia tak boleh memberi manfaat dan mudarat walaupun sikit. Itu akidah kita. Malah api, air, tidak memberi manfaat dan mudarat walaupun sikit. Tak. Semua tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Api dia tidak membakar dengan zat dia. Kalau api membakar dengan zat dia, nescaya kita akan mengingkari mukjizat Nabi Ibrahim. Sebab apa dalam akal kita, api sentuh sesuatu mesti bakar. Api sentuh sesuatu mesti bakar sebab zat dia memang membakar. Bukan kerana Allah ke, bukan kerana si fulan tak. Maka kita akan ingkar perkara tu. Tapi benda tu berlaku tak? Berlaku. Malah sejuk dan selesa dalam api. Jadi yang membakar tu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu i'tiqad kita. Walaupun begitu, ulama sebut masih disyariatkan juga, diharuskan juga untuk kita bertawassul. Dan itu tidak termasuk di bawah syirik. Kalau tak nak buat, tak ada masalah. Tapi nak mensyirikkan orang yang buat sepatas kilat, itu bahayalah, bahaya. Kita tak nak umat kita ni umat yang cepat mengkafirkan orang. Nah, terus. Ihdinas siratal mustaqim. Itu dah. Ihdinas siratal. Ada bunyi macam tak setuju dia tu. Betul tak? Ihdinas siratal mustaqim. Apa makna ihdinas siratal mustaqim ya Allah? Tunjuklah kami jalan yang lurus. Soalannya kita sekarang ni sesat ke? Sampai kita nak minta Allah Ta'ala tunjukkan jalan yang lurus kepada kita. Tak, kita sekarang ni sesat ke? Kita dah Islam tak kita ni? Beriman. Sesat ke? Tak sesat. Lepas tu kalau tak sesat, kenapa minta lagi ihdinas siratal mustaqim? Sebab apa saya buat persoalan begitu? Sebab ada orang jenis orang panggil sesat sehingga ke barat. Dia kata orang Islam ni sesat. Orang Islam kita ni lah sesat. Apa bukti kita sesat tu? Ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah lagi tu. Orang yang minta hidayah ni orang yang sesat. Orang yang tak sesat tak minta dah hidayah sebab dia dalam hidayah dah. Faham? Jadi ulama sebut ihdinas siratal mustaqim,
Fi'il amar kat sini, arahan kat sini, ataupun permintaan kat sini, bukan permintaan daripada tak ada jadi ada. Contoh, adik tu duduk. Dia berdiri tak? Sekarang. Saya pun suruh dia berdiri. Saya nak adakan berdiri tu, saya suruh dia berdiri. Betul? Tu satu arahan. Orang tu tak makan, kita suruh dia makan. Orang tu minum, kita suruh dia makan. Orang berdiri, kita suruh dia duduk dan sebagainya. Ada juga arahan dalam konteks bahasa Arab, tujuannya nak suruh benda tu kekal dengan kita. Contoh kita sihat, kita minta Allah Ta'ala terus bagi kesihatan. Tak? Sama macam ihdinas siratal mustaqim, kita dalam hidayah dah agama Islam. Tak? Minta lagi tu supaya Allah Ta'ala kekalkan sehingga hari kiamat, itu maknanya. Jadi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuklah kami, pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Ini bukan highway bukan. Jalan yang lurus ni jalan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang kamu bagi nikmat kepada mereka. Daripada kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Jalan yang kamu bagi nikmat kepada mereka, puak-puak yang kita sebut tadi tu, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan yang al-maghdub, yang dimarahi dan dimurkai oleh kamu. Maksud al-maghdubi alaihim ialah kumpulan Yahudi. Puak ini puak yang dimurkai dan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Taala mengubah mereka menjadi rupa beruk-beruk dan babi. Itu. Jadi bila sebut ghairil maghdubi alaihim, jalan bukan jalan yang dimurkai, maknanya bukan jalan Yahudi. Bukan jalan Yahudi. Waladdallin, dan bukan juga jalan orang yang disesatkan. Maksud orang yang disesatkan kat sini ialah puak-puak Nasrani. Mereka sesat kerana mereka menjadikan manusia sebagai Tuhan, iaitu Sayyidina Al-Masih Ibnu Maryam. Mereka menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Oleh sebab itu mereka dihukum sebagai sesat. Jadi kesimpulan dia, ihdinas siratal mustaqim, pimpinlah kami, tunjuklah kami, bawalah kami ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kamu bagi nikmat kepada mereka. Daripada kalangan para nabi, para rasul, para syuhada, para salihin. Ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan individu dan kelompok yang dimurkai oleh kamu, iaitu kelompok Yahudi. Waladdallin, dan juga bukan kelompok yang disesatkan ataupun yang sesat, iaitu kumpulan Nasrani yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan yang layak disembah. Okey. Selesai kat situ. Kemudian akhir sekali kita baca apa? Lepas habis Fatihah. Amin. Tu. Dia ada 3-4 bacaan. Kita boleh baca amin. Kita boleh baca amin. Sebahagian kata boleh baca sabdu amin. Tapi yang molek baca amin. Lepas ni janganlah dalam sembahyang tu bila dah tahu orang lain amin, kita amin. Peliklah bunyi. Ada benda yang kita belajar ni sekadar nak tahu. Kalau orang tanya kita boleh jawab, tapi bukan untuk diamalkan. Dalam bab amalan kita amal yang paling comel, yang paling molek. Boleh? Malah ada benda yang kita belajar untuk kita tahu, untuk kita tinggal. Sifat-sifat mazmumah, bab talak. Lelaki belajar bab talak 3 minggu, bab talak saja belajar. Kata aku lupa, balik-balik talak bini. Praktikal, jangan. Faham tak? Ada benda yang kita belajar untuk kita tinggal. Termasuklah bacaan amin. Jangan buatlah. Maknanya ialah amin. Apa makna amin? Adakah maknanya Fatah amin?
Baru ni saya pergi umrah. Baru balik yang 2-3 hari. Ketika mana saya pergi ke Arafah. Ustaz umrah mana ada Arafah tahu dah. Pergi ziarah. Bukan lagi wukufnya Arafah. Umrah mana ada wukuf. Lagi ziarah Jabal Rahmah apa semua tu. Saya nampaklah apa nama Fatah Hamid. Saya tengok handsome kawan ni. Waktu saya belah gitu je lah. Dia tak panggil saya pun tak panggil dia. Tak. Aku bukan. Kalau dia panggil saya berhenti ya. Dia tengah apa? Shoot. Tak tahulah filem ke apa tak tahu. Pendekat awam. Jadi mana amin ialah istajib doa'ana. Perkenankanlah doa kami. Bila kita berdoa, dalam Fatihah tadilah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tu. Doa tu yang kita aminkan. Dan amin ni bukan termasuk di bawah Al-Quran. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bukan Quran. Amin juga bukan Al-Quran. Boleh? Kemudian kalau dalam sembahyang pula, kalau kita baca amin serentak dengan imam, maka ada hadis yang bagi tahu kita akan diampunkan dosa yang lepas-lepas. Hadisnya berbunyi, Idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Bila mana imam baca ayat tadi tu, maka kamu katakanlah amin. Faman wafaqa qawluhu qaulal malaikah. Barang siapa yang ucapan dia tu berbetulan dengan ucapan para malaikat, kerana malaikat juga mengaminkan bacaan tu, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu. Dan hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Boleh? Nak baca lagi tak? Ke nak berhenti dah? Awal lagi? Oh, bagus ni. Ustaz pula nak berhenti awal. Biasa orang depan nak berhenti awal. Nak baca lagi? Ya Allah, bismillah. Okey, kita berpindah kepada surah berikutnya, iaitu surah Qul a'udzu birabbil falaq. Kita start dengan Qul a'udzu birabbil falaq dahulu, kemudian kita turun kepada Qul a'udzu birabbin nas, kemudian kita naik Qul a'udzu, tak ada dalam Qul a'udzu ya. Qul huwallahu ahad. Okey. Boleh? Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillah. Ini air bila ni? Kamu mabuk saya minum air ni? Tahu saya minum air, tahu. Tahu. Sesuai, masya-Allah. Bagus kalau kita tidak ada sebarang kerja buat. Kita hadirkan diri kita ke majlis ilmu. Daripada duduk cokoh di rumah. Tak? Nak tengok tok lelaki pun tak ada selera dah. Dia pun tak ada selera kita, kita pun tak ada selera dia. Faham tak? Ada lagi? Okey, cucu tak ada. Cucu ada boleh tak kira ke tak? Dia tak ada. Kebun pun tak ada. Lembu kambing pun tak ada nak perah, nak bela. Duduk saja buat apa? Baik mari ke majlis ilmu, jumpa kawan-kawan, ada makan pula lepas ni, ada tak? Boleh. Dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu sebut, belajar agama ni, majlis ilmu ni lah, lebih baik daripada solat sunat mutlak. Bukan biasa-biasa punya level ataupun kelebihan. Faham tu? Malah ada kala menjadi haram pula seseorang tu sembahyang kalau tak mengaji. Kalau sembahyang dia tu tidak cukup syarat, tidak cukup rukun, maka haram sembahyang, ngaji dulu. Biar reti molek baru sembahyang. Faham tak? Ada satu kisah. Nak dengar tak? Okey, kisah ni disebut oleh Syekh Nawawi Bantani.
dalam kitab beliau Syarah Bidayatul Hidayah. Ada seorang ni kaki ibadat, rajin sembahyang, rajin puasa, rajin benda lagi, rajin mengaji. Tapi disebabkan terlalu rajin tu, akhir sekali dia rasa diri dia tu lebih baik daripada orang lain. Yang dipanggil dalam bahasa tasawuf ujub. Dia kemas sekali lah banding orang lain. Jadi dia sedar perkara tu tak molek. Jadi nak buang sifat tak baik dalam hati tu. Maka ketika itu dia dapati ada seekor tikus yang mati. Tikus mati ni baru dia wangi ke busuk? Busuk bangar lah. Faham tak? Busuk seperti bangau. Maka dia ambil tikus tu, diikat pada tengkok dia. Lepas tu dia semayang. Semayang. Sebab apa dia buat lagu tu? Supaya masa dia sembahyang tu, masa dia beribadat, dia bau yang busuk. Sehingga dia mengatakan pada diri dia, dia tu hina. Dia tu jelek. Dia tu tak ada apa-apa. Tadi kan dia rasa diri dia bagus kan? Dia nak buang sifat tu. Akhir sekali, dia bertemu dengan seorang tok guru, orang alim. Orang alim tu tanya pasal apa awak pakai rantai tikus ni. Rantai bangkai tikus. Dia pun terang lah. Saya ni asalnya orang yang rajin mengaji, rajin ibadat, tiba-tiba rasa ujub, nak buang sifat tu, saya pakai benda ni. Maka tok guru tu pun kata, orang alim tu jawab, berapa lama dah kamu ibadat dalam keadaan pakai bangkai tu? Dia pun jawablah dalam sekian-sekian tahun. Tok Syekh tu kata, semua ibadat kamu tu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asal ibadat, lepas tu timbul rasa ujub dalam diri, dia nak buang sifat tu. Mana benda baik belaga tu. Tapi disebabkan tak ada ilmu, dia buat dengan cara yang tak molek. Akhir sekali sembahyang dalam keadaan menanggung najis. Maka sembahyangnya satu pun tidak sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Jadi majlis ilmu mengaji ni satu benda yang besar dalam agama sebenarnya. Walaupun dia tidak terzahir pada lahiriah. Mana kita lepas mengaji ni perut dia kembung kenyang dah. Muka kalau putih tiba-tiba bersinar ke, dah tak ada. Kalau ada penyakit jadi hilang penyakit. Tak ada benda-benda lagu tu, jangan-jarang lah. Taklah beri karamah kemuliaan lepas mengaji hilang sakit dan sebagainya. Tapi dia ada kat sini. Dia ada kat sini. Tindakan kita bila berlaku sesuatu tu berbeza dengan orang yang tak ada iman. Berbeza dengan orang yang tidak ada ilmu. Tak? Hari ni kalau tengok di media sosial, ramai yang nak jadi influencer. Tapi kita boleh bezakan jenis yang molek dengan yang tak molek. Yang molek kalau tengok, jenis orang mengaji. Maknanya orang masuk universiti, orang yang ada pengetahuan, ilmu. Maka di samping dia mencari duit, ada benda yang dia bagi kepada masyarakat. Berbanding dengan satu kumpulan lagi semata-mata duit. Buatlah benda pun. Buat benda yang berkait dengan seksual ke, benda-benda bengong atau benda-benda sekadar nak bagi orang tengok supaya dapat views, akhirnya dapat duit. Jadi ilmu ni penting. Ilmu ni sangat penting. Dia akan menentukan seseorang ketika mana diuji. InsyaAllah khair. Satu surah lagi insyaAllah. Tafsir surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini salah satu daripada dua surah yang kita panggil sebagai Al-Mu'awwidhatain. Surah Qul a'udzu birabbil falaq dan surah Qul a'udzu birabbin nas kita panggil surah Al-Mu'awwidhatain. Surah yang melindung. Surah yang kita baca untuk lindung diri daripada syaitan, daripada iblis. Jadi disebut kat sini Qul, katakanlah wahai Muhammad. A'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung. Birabbil falaq, dengan Tuhan Al-Falaq. Apa Al-Falaq? Al-Falaq maksudnya ialah Diya'us subh, maknanya waktu subuh, cahaya subuh. Jadi maksud Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah wahai Muhammad,
Aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan waktu subuh. Dengan Tuhan yang menciptakan cahaya subuh. Itu maksud al-falaq. Orang Arab sebut al-amru abyanu min falaqis subh. Kalau perkara tu sangat jelas. Dia akan sebut benda ni, perkara ni, isu ni sangat jelas. Lebih jelas daripada cahaya subuh. Min falaqis subh. Itu kita sekadar nak bagi tahu makna al-falaq itu ialah waktu subuh ataupun cahaya subuh. Jadi katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan cahaya subuh ataupun waktu subuh. Minta berlindung daripada apa? Min syarri ma khalaq, daripada keburukan. Syarri itu keburukan. Ma khalaq, daripada keburukan setiap perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta berlindung daripada Allah Taala daripada keburukan manusia, jin, binatang buas, binatang-binatang yang kecil, lipan, apa nama? Kalajengking dan sebagainya. Dan juga setiap perkara-perkara yang menyakiti diri kita. Tu kita minta berlindung. Setiap makhluk yang ada keburukan, kita minta Allah Ta'ala jaga diri kita daripada perkara tersebut. Wa min syarri, baca syarri, nipis Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma, bukan min syarri ma khalaq. Khalaq gitu ya, jangan khalaqa. Jangan. Ada sebahagian orang tu dia sengaja buat bunyi tu. Bunyi tu bukan sengaja buat, dia close ni. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Bukan qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Jadi qa pula belakang. Jadi disebut min syarri ghasiqin idza waqab. Dan juga daripada keburukan. Ghasiqin. Ghasiqin maknanya kegelapan. Idza waqaba, bila mana ianya datang dan tiba. Jadi semula qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan cahaya subuh. Min syarri ma khalaq. Aku minta berlindung daripada keburukan setiap benda dan perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasiqin, dan daripada keburukan ghasiqin, kegelapan malam. Idza waqab, bila mana ia muncul dan tiba. Sebab apa diminta berlindung daripada keburukan kegelapan malam? Sebab malam inilah waktu yang banyak keburukan berbanding siang. Kalau orang nak melacur diri, dia orang buat pada waktu malam. Orang nak mencuri pada waktu malam lebih sesuai. Tak? Orang nak merampok, sama. Apa lagi? Aksiden apa semua tu lebih banyak berlaku pada waktu malam. Sebab waktu tu waktu orang tidur, waktu orang rehat. Jadi mata kita tak berapa nak segar. Faham tak? Jadi keburukan dan kebinasaan tu lebih banyak berlaku pada waktu malam. Begitu jugalah binatang-binatang buas. Lebih berminat untuk keluar pada waktu malam. Jadi kita minta berlindung daripada keburukan malam tu. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan daripada syar, keburukan an-naffatsat. Apa makna an-naffatsat? An-naffatsat maknanya ialah an-nisa'u sawahir, perempuan-perempuan yang menyihir. Tidak disebut daripada lelaki-lelaki yang menyihir tak? Sedangkan ada juga lelaki yang menyihir. Kenapa dikhususkan wa min syarrin naffatsat, daripada keburukan wanita yang menyihir? Sebab bab sihir ni perempuan lagi banyak daripada lelaki. Sebab mereka lebih bermain dengan emosi banding lelaki. Jadi emosional dengan madu ke, bukan madu asli kelulut tu, bukan. Makna dengan isteri kedua dia ke, ataupun dengan mak mertua ke, dengan si fulan, dengan suami si pun kadang-kadang, maka mereka gunakan sihir.
Maka kita minta berlindung juga daripada keburukan perempuan-perempuan yang menyihir fil uqad. Fil uqad ni pada ikatan. Orang menyihir kan dia bunuh benar tu sipu jadi bentuk manusia lah apa tu, dia letak jarum lah apa semua tu. Tu makna fil uqad. Jadi wa min syarrin nafasat, kita minta berlindung daripada keburukan wanita yang menyihir di dalam gumpalan-gumpalan benang. Boleh? Naam. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan juga kita minta berlindung daripada apa? Keburukan. Tu perkataan syar, berapa kali berulang syar tu? 4 kali. Ingatlah tu makna tu. Balik kan tanya suami, apa makna syar? Gitu. 4 kali berulang, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasat fil uqad, min syarri hasidin. Jadi syarrun maknanya apa? Keburukan. Dah sejam belajar ni ingat syar semata-mata tak apa dah. Adalah faedah hak balik. Hak lain hak aku tengah semua tak ingat. Syar je ingat. Beres dah. Mana adalah kebaikan dah. Hak balik. Okey. Wa min syarri hasidin, dan daripada keburukan hasidin, orang yang dengki. Idza hasada, bila mana dia berdengki. Dengki ni maknanya apa? Kita nak nikmat yang ada pada orang lain tu dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dengki. Tak boleh tengok orang kereta mewah. Tak boleh tengok orang bahagia. Tak boleh tengok orang tukar rumah, beli tu beli ni. Tak, tu orang yang berdengki. Jadi kita minta berlindung daripada keburukan orang yang berdengki. Dan dengki ni bukanlah sifat orang yang beriman. Malah ianya sifat apa? Sifat Yahudi. Sebab tu dalam Quran disebut am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Mereka iaitu Yahudi berdengki dengan manusia di atas apa yang Allah berikan kepada manusia tersebut. Maknanya jiran kita, abang kita sendiri, kawan-kawan kita, dah hak jadi banyak duit, bahagia, rumah besar, semua tu nikmat Allah Ta'ala bagi. Kalau kita berdengki, makna kita tak setuju dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Boleh? Dan kita kena ingat, yang kita nampak tu lahir. Bukan lahir, zahir. Zahir. Bukan bermakna dia tidak ada ujian. Anda kena ingat amal supaya kita tak dengki orang. Faham tak? Setiap pekerjaan kat dunia ni, dia ada risiko dia. Dia ada kesusahan dia. Malah selagi mana kita hidup, mesti ada risiko dan ada ujian. Maka kita sebenarnya tak perlu dengki dengan orang. Contohlah kawan tu main saham. Duduk saja cokor apa-apa dapat 2,000. Kita sebulan ni nak cari 2-3,000. Tapi kawan tu rugi saja berapa puluh ribu dah. Kawan saya sendiri main saham. Dia kata sebelum dia mula faham rentak main saham tu, rugi dah 50,000. Mana ada risiko. Bukan untuk semata tak. Boleh? Dan dunia ni memang tempat ujian lah. Tempat ujian. Kita hak jenis kerja cikgu, hak ada pencen ni. Bila tua, adakah bila ada duit tak ada ujian langsung? Sabut perut dengan anak betul? Anak macam-macam, ada 8 orang, 8 PM perangai. Lepas tu sakit. Jadi duit tu tak boleh beli kesembuhan. Dia boleh beli ubat. Allah nak bagi sakit-sakit, maka cerahlah kamu. Memang ada ujian. Tu hidup di dunia. Sebab tu baru ni saya nak marah sangat bila saya dengar satu video. Ada seorang ustaz cerita. Sekarang ni ada pekerjaan namanya hot daddy, hot mommy, apa bagai tu lah. Faham tak? Maknanya laki yang muda-muda, yang gagah ni, yang kata ni, yang smart, dia buat khidmat seks kepada datin-datin, kepada perempuan-perempuan yang mungkin ditinggalkan suami atau suami pergi kerja di luar negara dan sebagainya. Dan gaji dia paling banyak bila dikaji sampai mencecah 51,000 sebulan. Tu paling banyak. Yang sikit 51 tu makna package sekali dengan apa? Zina lah. Bukan sekadar video online tak. Memang zina semua masuk dalam bilik.
Yang paling sikit 3,000, 4,000. Jadi bila ditanya, pasal apa awak buat perkara ni? Benda kan haram? Dia pun jawab, kalau saya tak buat lagu ni, saya nak makan apa Ustaz? Jadi jawapan tu jawapan orang tak cerdik. Tak ada iman. Sebab tu saya kata ilmu-ilmu tu. Bukan kamu seorang susah. Dah orang lain yang susah tu, kenapa tak buat perkara yang sama macam kamu? Dia seorang ke susah? Berlampok lagi orang susah hari ni dengan harga barang naik, semua naik. Tapi orang ni ada iman. Pergi juga terik-terik matahari pun pergi cari pitih. Walaupun sehari mungkin dapat RM70, RM80, RM50. Kenapa dia tak buat macam awak? Sebab iman, ilmu tu. Dan memang dunia tempat ujian. Faham tak? Tempat ujian. Jadi awak nak senang dengan cara lagu tu tak kena. Sedangkan ada lagi ramai yang susah. Yang lebih tua daripada awak. Tak sanggup bekerja, membatin tunang, mencari rezeki yang halal. Jadi akhir sekali berbalik pada iman dan ilmu. Boleh? Na'udzubillah. Okey. Selesai kat situ. Jadi puak Yahudi ni, dia berdengki kepada apa? Kepada Nabi. Dia dengki dengan Nabi sebab dia lantik menjadi Nabi. Dia nak puak dia daripada Bani Israel menjadi Nabi. Okey. Dalam sebuah hadis dia sebut, dabba fikum da'ul umam qablakum. Mana telah datang kepada kamu, telah menyerap kepada kamu penyakit umat sebelum ni. Pertama al-hasad, yang kedua al-baghdha, kebencian sesama kamu. Yal haliqah, dan penyakit ni dia memotong dan memutuskan. La aqulu tahliqus sya'r, aku tak sebut memotongkan rambut, memotongkan bulu, walakin tahliqud din. Tapi penyakit ni boleh memutus dan membatalkan agama daripada satu-satu individu. Boleh? Dan hasad ini merupakan sebab yang menyebabkan Allah Ta'ala menyingkirkan Iblis daripada syurga. Saya nak Iblis pula. Iblis kan dia hasad kepada siapa? Nabi Adam. Oleh demikian dicampurkan kepada dunia. Nah. Okey. 5 minit lagi boleh? 5 minit lagi kita nak baca sebab kenapa diturunkan surah Qul A'udzu Birabbil Falaq dan surah Qul A'udzu Birabbin Nas. Okay, sebab diturunkan surah Qul A'udzu Birabbil Falaq dan surah Qul A'udzu Birabbin Nas ialah kerana ada seorang Yahudi menyihir Nabi. Maka disebabkan Nabi disihir, Nabi jatuh sakit. Lalu Allah Ta'ala turunkan surah Al-Ma'uwidhatain. Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Untuk Nabi baca sebelum tidur, ketika sakit, untuk melindungkan diri Nabi daripada disihir kali kedua. Bila Nabi disihir, maka datang jugalah malaikat Jibril bagi tahu di manakah tempat sihir itu ditanam. Maka Nabi mengutuskan Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk pergi ke tempat sihir itu di Bi'ri, di apa nama tadi? Di satu telaga lah. Maka dibawa sihir tersebut. Dan pada sihir tersebut ada 12 ikatan. 12 ikatan. Nabi pun baca ayat ni. Qul a'udzu birabbil falaq, ada berapa ayat? 5. Qul a'udzu birabbin nas 4. Ha? Kalau syafu Fatihah jadi berapa? Qul a'udzu birabbil falaq 5. Qul a'udzu birabbin nas 6. 6 ke 4? Oh, 6 tu. Oh, saya pening lah. Suruh berhenti tu kayaknya. Ada betul, ada 11 lah semua sekali dua-dua ayat tu kan. Dua-dua surah tu ada 11. Maka Nabi baca satu persatu, setiap kali baca maka terlerailah satu ikatan demi satu ikatan demi satu ikatan. Bila terlerai semua, Nabi dapati diri Nabi dah semakin segar dan sehat. Boleh? Nah. Okey. Itu sebab kenapa kenapa diturunkan ayat ini. Apa sebabnya Nabi disihir oleh Yahudi dan ayat itu diturunkan supaya Nabi boleh lindung diri daripada perkara-perkara yang tidak baik lah.
Ada sebagian orang dia kata tak munasabah Nabi kena sihir. Akan menyebabkan berkurangnya martabat kerasulan, kenabian. Tu. Kita jawab, sebenarnya Nabi disihir tak ada isu. Sebab Nabi disihir, dia tidak memberi kesan kepada kenabian, kerasulan. Apa yang diwahyukan, Nabi sampaikan dengan baik. Sihir tu hanya datang pada tubuh badan Nabi, bukan pada akal. Akal tak terjejas apa-apa. Hanya memberi sedikit kesan kepada tubuh badan Nabi, dan itu dalil kepada Nabi ni apa? Manusia biasa, bukan Tuhan. Sebab tu tak boleh kita angkat Nabi seperti Tuhan. Tak, dalam masa yang sama, itu juga dalil kepada Nabi ni bukan pensihir. Sebab kalau Nabi pensihir, bila disihir Nabi boleh balas balik. Sekarang ni Nabi disihir, Nabi tak boleh balas, dan Nabi memang terima kesakitan tersebut. Jadi pandangan yang mengatakan Nabi ni tak layak untuk disihir, sebab akan mengurangkan martabat kerasulan, martabat kenabian, itu semua tak tepat. Sebab sihir hanya pergi memberi kesan kepada tubuh badan, bukan kepada kenabian, kerasulan, bukan kepada penyampaian wahyu, bukan kepada akal. Boleh? Jadi Alhamdulillah selesai kita bincang 2 surah. Pertama suratul Fatihah, yang kedua surah Qul A'udzu Birabbil Falaq. Saya nak tanya, boleh syarahan ringkas begitu? Boleh tak? Sebab kalau panjang sangat, satu-satu surah tu jadi jemu. Kalau tengok dalam tafsir-tafsir yang lain, dia bahas bismillah saja tu 3-4 muka surat. Tak habis. Jadi kita buat secara ringkas sahaja supaya banyak surah yang kita boleh baca dalam satu-satu majlis. InsyaAllah ta'ala. Ada soalan? Tafsir yang saya guna ni tafsir Al-Wadih Al-Muyassar, bahasa Arab. Tak apa, nanti saya tengok kalau ada terjemahan. Kalau tak ada terjemahan pun, saya cuba untuk terjemuh secara ringkas, insyaAllah. Poin-poin penting. InsyaAllah saya buat dalam bentuk PDF. Boleh? InsyaAllah. Kalau tak ada juga, kita rujuk tafsir biasalah. Tapi kalau kita baca terjemahan yang ada ni pun, tafsir-tafsir yang ada, lebih kurang je. Kalau nak ulang kaji, balik tu baca balik tafsir Ibnu Katsir ke, tafsir Jalalain terjemahan tu, insyaAllah. Isi kandungannya lebih kurang je. Boleh? Nah, insyaAllah. Ada soalan lain? Cukup sekadar tu. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. بارك الله فيكم.